Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memperkenalkan, nama saya Risma binti Kiraman selaku host podcast pada hari ini. Sebelum memulakan podcast kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kami, iaitu Cikgu Siti Hasnita. Okey, hari ini kami akan membincangkan 5 isu penting berkaitan bahasa Melayu, bermula daripada cabaran linguistik sehinggalah kepada usaha memperkasakan bahasa kebangsaan kita. So, tanpa membuang masa, jom kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Okey, soalan yang pertama, cabaran linguistik. Pada pandangan cikgu, apakah cabaran utama yang dihadapi pelajar dalam mempelajari bahasa Melayu, terutamanya dari aspek kosakata dan tata bahasa? Terima kasih Risma. Bagi saya, cabaran linguistik dalam pendidikan bahasa Melayu memang ketara, terutamanya dari segi kosakata. Ramai pelajar kekurangan kosakata kerana mereka jarang membaca bahan yang baik seperti cerpen, artikel ilmiah atau rencana bahasa Melayu. Selain itu, mereka juga sering keliru dengan tata bahasa. Contohnya, penggunaan imbuhan men dan ber yang nampak mudah. Tetapi sebenarnya banyak pelajar tersilap. Pengaruh media sosial pula menyebabkan ramai terbiasa menggunakan bahasa singkatan seperti tidak berbentuk X. You maksudnya awak, anda. Mereka menggunakan perkataan you sahaja. Dorang, DORG, atau tak payah, X, payah. Sebenarnya ia perlu ditukar dengan tak atau tidak, bukan X. Dan ini melemahkan kemahiran bahasa Melayu standard mereka. Semua faktor ini menyukarkan proses pembelajaran bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Itu antara cabaran yang paling famous lah di abad ini, lagi-lagi di usia-usia mereka yang Gen Z itu. Okey, terima kasih cikgu. Oh, macam tu rupanya cabarannya. Okey, soalan yang seterusnya adalah peranan guru. Bagaimanakah peranan guru boleh membantu pelajar mengatasi masalah linguistik seperti kelemahan kosakata, penggunaan bahasa yang bercampur atau kesalahan tata bahasa? Boleh cikgu terangkan? Baik, pada pandangan saya, peranan guru sangat penting dalam membantu pelajar mengatasi masalah linguistik ni lah. Guru boleh memperkaya kosakata pelajar melalui aktiviti yang menyeronokkan seperti permainan bahasa, teka perkataan atau word-word. Selain itu, guru juga boleh memberi latihan tata bahasa secara berstruktur. Kemudian memberi maklum balas segera apabila pelajar melakukan kesilapan. Contohnya, Ahmad kamu salah ni. Jangan membiarkan mereka dalam kesalahan yang tidak ditegur, agar mereka boleh memperbaikilah kesilapan yang mereka lakukan. Selain itu, apabila mereka boleh memperbaikinya dengan cepat, mereka akan mudah dapat membuat sesuatu dengan baik pada hari yang seterusnya dan pada aktiviti yang seterusnya. Kemudian, suasana PDP yang menarik juga memainkan peranan yang penting. Contohnya, pembelajaran yang berasaskan projek juga ni turut membantu pelajar lebih yakin untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa Melayu dalam situasi sebenar. Sebagai contoh, mereka belajar tentang merentas jalan raya, melintas belang zebra tu. Jadi mereka akan dapat praktikkan secara dalam dunia yang sebenar lah, situasi yang sebenar. Itu adalah antara peranan guru. Okey, terima kasih cikgu. Seterusnya kita masuk kepada kesantunan berbahasa. Dalam konteks sekolah atau remaja hari ini, bagaimanakah kesantunan berbahasa, iaitu sama ada formal ataupun tidak formal, yang mana perkara ini boleh mempengaruhi proses pembelajaran dan hubungan antara guru serta pelajar? Boleh cikgu terangkan? Baik Risma, kesantunan berbahasa sebenarnya sangat mempengaruhi hubungan antara guru dan murid di dalam kelas dan juga di sekolah. Bila pelajar menggunakan bahasa yang sopan seperti Assalamualaikum cikgu, atau bolehkah saya bertanya, atau cikgu izinkan saya ke tandas, ia bukan sahaja menunjukkan rasa hormat tetapi juga memudahkan interaksi. Dalam bilik darjah, kesantunan ini dapat mengurangkan konflik dan mewujudkan
suasana pembelajaran yang lebih positif dan teratur. Sebaliknya, penggunaan bahasa kasar atau nadah yang tinggi boleh mengganggu fokus kerana ia dikira tidak beradab dan ia menyebabkan salah faham dan menjejaskan keharmonian dalam kelas secara keseluruhan. Kerana pelajar yang tidak beradab secara automatik dia akan didenda dan merosakkan situasi kelas yang menarik itulah dan mengganggu pelajar-pelajar yang lain. Ya, kerana itulah kesantunan bahasa itu amat penting di dalam kelas. Oh, baik cikgu. Rupanya santunan tu sangat penting ya. Ya, betul. Seterusnya berbalik kepada isu semasa bahasa Melayu. Apakah isu semasa berkaitan penggunaan bahasa Melayu bagi cikgu dalam masyarakat sekarang, dan bagaimana isu ini memberi kesan kepada generasi muda pada masa kini? Isu semasa bahasa Melayu itu memang sangat ketara. Antara isu semasa yang semakin ketara hari ini ialah penggunaan bahasa rojak. Ramai pelajar mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Contohnya ayat seperti, "I rasa benda tu tak fun. I rasa benda ni sangat menjengkelkan." Perkara ini nampak biasa, tetapi sebenarnya ia menjejaskan penguasaan bahasa Melayu standard. Selain itu, generasi muda semakin kurang berminat menggunakan bahasa Melayu baku kerana mereka lebih terdedah kepada kandungan digital dalam bahasa Inggeris, terutamanya dalam alat permainan digital, game dan sebagainya, ataupun movie kan. Okey, akhirnya kelemahan ini memberi kesan kepada tata bahasa, ejaan dan keindahan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Itu adalah antara isu semasa bahasa Melayu yang banyak terjadi pada masa ini. Okey, terima kasih cikgu. Okey, untuk soalan yang terakhir sebelum kita tamatkan podcast kita pada hari ini adalah pemerkasaan bahasa Melayu. Okey, pada pendapat cikgu, apakah cara terbaik untuk memperkasakan bahasa Melayu dalam era globalisasi, terutamanya dalam kalangan pelajar? Ini soalan agak kebat lah kan. Okey, untuk memperkasakan bahasa Melayu dalam era globalisasi ini, saya percaya kita perlu memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam PDP, penulisan rasmi dan komunikasi harian di sekolah. Contohnya, guru boleh meminta pelajar menulis jurnal refleksi dalam bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu standard, atau mengadakan pertandingan seperti pidato, sajak, bahas kerana ia menggunakan bahasa Melayu baku seperti sebelum lidah memula bicara, sebelum tangan menarik mada, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Seperti itulah. Selain itu, penghasilan kandungan digital seperti video pendidikan atau podcast seperti yang kita lakukan pada hari ini, ataupun sesuatu yang menarik minat pelajar untuk berbahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Melayu ini juga boleh membantu dalam meningkatkan lagi penguasaan pelajar dalam menggunakan bahasa Melayu lah. Seterusnya adalah kempen membaca dan usaha mempromosikan penggunaan bahasa Melayu yang betul di media sosial turut memainkan peranan besar dalam memartabatkan bahasa Melayu sekarang ni. Itu adalah antara usaha yang saya boleh berikan dalam pemerkasaan bahasa Melayu inilah. Okey, saya rasa itu sahaja. Ada apa-apa soalan lagi? Okey, saya rasa itulah ada soalan terakhir kita pada podcast kita pada hari ini. So, jumpa lagi episod akan datang dalam podcast seterusnya. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama.